Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So ini adalah review mengenai perlawanan yang telah berlaku semalam yang kita sama-sama saksikan satu sejarah baru untuk Sabah FC di mana kita telah mengutip 3 mata pertama kita di pentas Asia guys. So ini telah kita lakukan 20 tahun yang lalu dan sekali lagi sejarah itu berulang di Stadium Likas sekali lagi. So memang wow lah. Sebelum tu di awal video tadi kamu nampak kredit tu. So itu aku akan start buat lah. Aku akan memberikan kredit kerana gambar-gambar, statistik data dan juga video yang aku ambil ini adalah daripada penama-penama tersebut lah. So tanpa dia orang tu, so tidak akan ada lah pengisian di video ni. So okay, jom kita mulakan. Jadi seperti mana yang kita tahu guys, perlawanan itu telah dimenangi oleh kita sebanyak 3 gol berbalas 1. Jaringan dilakukan oleh Darren Lock dan juga Gabriel Perez. So untuk kesebelasan utama Sabah FC itu akan kongsikan kamu secara formasi lah. So ini adalah lebih kurang apa yang aku nampak sewaktu bermulanya sepak mula perlawanan tersebut, di mana aku tengok dia lebih kurang macam ni lah, 5-2-1-2 apa yang aku nampak di padang tu. So aku beranggapan macam OKS try to play safe dulu untuk perlawanan ni, kerana seperti aku cakap pada video sebelum ni, kita belum pernah bertemu dengan Hougang United ni, dan perlawanan menentang Gelang dan juga Tampines tu tidak boleh diambil kira sangat kerana itu adalah merupakan perlawanan friendly match, dan ini adalah merupakan perlawanan yang memerlukan kita mengutip 3 mata, dan of course Hougang sendiri pun memerlukan juga untuk mengutip 3 mata. So perlawanan ini agak penting. So aku tengok OKS memulakan perlawanan ini dengan langkah berjaga-jaga dahulu, di mana menempatkan lebih ramai pemain yang berada di bahagian side Sabah FC seperti yang kamu nampak di dalam formation ni, di mana Ramon dan juga Sadil aku nampak berada di bahagian atas dan Darren Lock bermain agak deep untuk perlawanan ini, di mana membantu mereka berdua di bahagian hadapan. Inilah dikatakan oleh Darren Lock sebenarnya, di mana role yang digunakan oleh KS untuk Darren Lock di Sabah FC memang cukup berbeza daripada apa role yang digunakan oleh KPG sewaktu Darren berada di bersama Harimau Melaya lah, di mana dia memang dideploy as a true striker pada perlawanan ni. Tapi walau macam mana pun selepas kita agak selesa, di mana dominasi banyak dilakukan oleh Sabah FC pada perlawanan ni, barulah aku nampak Sadil mula kembali ke bahagian posisi beliau, dan Darren Lock masih lagi lebih kurang berada di sini dan masih lagi mengekalkan tugas beliau selaku deep center forward. Dan seterusnya barulah kita nampak dua ni kembali ke atas, dan Rizal kembali bergantian dengan Sadir Ramdhani di bahagian sebelah kanan Sabah FC. Kita tahu ini adalah gantingan terbaik setakat ni yang aku pernah nampak di sepanjang season Sabah FC. Dan seterusnya untuk bahagian sini pula, Daniel Ting lebih ditemani oleh Stu berbanding Darren Lock. So itu yang taktikal yang aku nampak di sepanjang perlawanan ni, dan ianya memang cukup berhasil lah. Again, ini berlaku apabila Sabah FC sudah merasakan mereka cukup selesa untuk mendominasi perlawanan ini, dan tidak dilupakan juga pada separuh masa kedua apabila kalau kau siap gol ketiga telah dilakukan. Ini orang memang tiada cerita lah, dua orang ni. Okay, Gabriel pun sendiri tiba-tiba bertindak selaku winger untuk Sabah FC. Ingin aku katakan bahawa salah satu gol yang dilakukan oleh bukan salah satu gol, banyak threat yang dilakukan oleh Sabah FC adalah gerakan yang dilakukan oleh Gabriel juga. Dan aku ingin shout out di sini juga guys, untuk gol-gol yang dilakukan oleh Sabah FC ni adalah assist yang dilakukan. Gol pertama yang dilakukan oleh Gabriel adalah assist yang dilakukan oleh Daniel, dan seterusnya goals daripada Darren Lock pula adalah assist yang dilakukan oleh Pak Tisu. Again, yang gol assist daripada Pak Tisu ni apabila mereka telah berada cukup selesa lah untuk mengemudi perlawanan tersebut. So kita nampak memang Gabriel, Pak, memang semua naik gila-gila sudah. Aku rasa of course lah, kalau aku tengok perlawanan pun memang aku rasa overconfident dengan apa yang ditampilkan oleh Hougang especially. Dan ini yang aku janjikan lah, yang aku menceritakan kenapa Hougang tidak boleh beraksi true potential diorang untuk perlawanan ini. Tapi itu aku akan sentuh sebentar lagi. So antara individu lain yang aku kena shout out juga, yang okay, begini ya, sebelum aku shout out nama-nama individu ni, aku kena katakan terlebih dahulu,
kesemua tolak Damien lah. Pasal Damien aksi dia memang kurang sikit, jarang juga dicuba walaupun ada bolos beliau miliki. Tapi kesemua 10 pemain yang berada di padang dalam perlawanan ni, aku boleh katakan dalam 80 ke 90% semua beraksi dengan cukup bagus. So untuk aku pick point mana-mana player yang aku cakap wow tu memang agak susah sikit. Tapi of course aku ada few choices dalam pengamatan aku lah, yang pemain ni memang cukup-cukup menyerlah, cukup-cukup mengemudi perlawanan yang cukup bagus. Satu adalah Sifu. Kena puji Sifu sini kerana beliau melibatkan diri di setiap posisi yang diperlukan dalam masa bertahan dan juga masa merencana gerakan. Beliau sering kali berada di posisi tersebut untuk membuat cover lah. Sekiranya ada satu zone di dalam padang tu kosong, beliau sentiasa ada di situ. So boleh tekan atas, tengah, bawah, kita memang nampak akan ada Sifu. Seterusnya adalah seperti mana aku katakan tadi, Gabriel patut aku puji juga di sini kerana Gabriel juga adalah merupakan satu individu yang bila sudah dia dapat confident dia, so dia adalah unstoppable force lah di dalam padang tu. Selalu benda ni adalah milik Riza Ghazali, tapi kali ni Gabriel memiliki kereta kebal lah, gelaran kereta kebal tersebut. Dan ini pun sebenarnya telah aku nampak semenjak beberapa perlawanan Sabah FC jugalah dalam saingan Liga Super kita, di mana OKS seolah-olah nampak sudah true potential dan juga capability untuk Gabriel ni. Beliau bukan saja boleh bertahan tapi juga mampu menjaringkan gol dan seterusnya mampu untuk membuat gerakan di sebelah kiri Sabah FC. Dan antara benda-benda yang aku ingin sentuh lagi di sini, sekarang kita akan pergi kenapa aku rasa Hugang tidak dapat merealisasikan true potential diorang adalah reason yang telah aku katakan pada sebelum ni adalah kerana mereka lebih biasa menggunakan artificial grass berbanding cow grass yang ada di Stadium Likas ni. Seterusnya, hujan yang tidak hentilah di sepanjang perlawanan menyebabkan padang menjadi becak. So aku rasa oleh kerana mereka menggunakan artificial grass, sudah tentu pengalaman mereka menggunakan padang situasi begini adalah pengalaman pertama mereka. So adaptasi dalam perlawanan tu agak susah. Walau macam mana pun mereka berjaya juga menemukan adaptasi tersebut kerana gol yang telah dilakukan oleh mereka pun agak controversial, tapi at least mereka berjaya melakukan gol lah. Di sini terbukti yang mereka slowly dapat mengadaptasikan dengan keadaan padang tu. So antara benda yang aku puji untuk Hugang ni untuk awal perlawanan tu berbanding Sabah FC, cara mereka position player mereka dan masing bola tu agak lebih sistematik daripada Sabah FC. Itu untuk permulaan lah, yang mana aku cakap tu macam OKS masih cuba untuk membaca cara mainan Hugang, dan apabila telah dibaca, kamu nampaklah apa terjadi di 90 minit. So satu lagi yang aku perasan, ini bini aku yang cakap actually lah, bila dia cakap baru macam ya betul juga, fizikal pemain Hugang ni tidak sama seperti mana fizikal pemain yang kita miliki Sabah FC, seperti ketinggian dan juga of course saiz badan. So ini adalah mungkin aku tidak cakap benda ni ya, mungkin merupakan satu disadvantage untuk Sabah FC juga. Tapi aku tidak nafikan sekiranya kita bertandang ke stadium mereka di Singapura nanti, mungkin disadvantage untuk kita pula kerana kita pertama kali mungkin menggunakan artificial grass. So itu mungkin advantage untuk mereka nantilah. Seterusnya adalah VAR. Aku sangka akan digunakan pada perlawanan ni. Macam mana aku cakap tadi, gol yang dilakukan oleh Hugang tu agak kontroversi sebenarnya. Kerana kalau kamu tengok di gambar yang aku share ni, aku sebenarnya bukan aku mau meroyan benda ni. Bukan aku mau question keputusan pengadil. Tapi nampak seolah-olah aku yakin bola tu still online sebenarnya di atas garisan sewaktu Damien menepis bola tersebut. So di mana Damien pun sebenarnya memang cuba bila orang question keputusan yang dilakukan oleh penjaga garisan pada perlawanan tu, tapi walau macam mana pun again decision has been made lah by the referee. So aku terima gol tu walau macam mana pun kerana aku yakin, seperti mana aku katakan, aku yakin Sabah akan menang perlawanan ni. Even aku sendiri buat prediction 3-1. Perlawanan ni pun berakhir dengan 3-1. Anda sendiri pun banyak buat prediction 3-1. So that's why aku sebenarnya tidak berapa risau apabila kedudukan menjadi 2-1 kerana aku tahu dominasi perlawanan ni tetap akan dimiliki oleh
sahabat FC. So untuk Hougang United ni, lupa pula aku mention, ada satu pemain yang aku agak suka tengok dalam Hougang ni, iaitu pemain nombor 10 mereka. Itu ini adalah left winger actually. Ini adalah pemain yang aku sebut dalam video aku sebelum ni, tapi aku lupa nama dia, dan kali ini aku tulis nama tu supaya aku boleh sebut. Cuma kalau betul sebutan aku ialah Christian. Okey, ini adalah left winger untuk Hougang United, berasal dari Croatia. Dia adalah merupakan individu yang aku rasa cukup menyerah dalam perlawanan ni. So kalau ada mana-mana liga tempatan kita yang berminat untuk mendapatkan hikmat beliau, so aku rasa ini adalah merupakan good choice lah untuk mendapatkan hikmat beliau. Tapi sekiranya ingin beliau ke liga tempatan kita lah. So itu yang aku katakan. Tidak banyak yang boleh aku kongsikan pada perlawanan ni, kerana this is a perfect match, perfect played dan perfect decision of course from OKS untuk perlawanan ni. Dan aku ingin katakan seronok lah walaupun hujan. Aku tahu kalau sekiranya perlawanan ini tidak hujan, Hougang dan Sabah FC akan unleash dia orang punya true potential untuk perlawanan ni. Yang ini perlawanan entertaining, tapi kalau padang kering, tidak hujan, it will be much more entertaining lah. Itu boleh aku cakap lah untuk perlawanan di antara kedua-dua pasukan ni. So aku rasa benda-benda yang penting aku sudah cover habis untuk perlawanan ni, kerana banyak komen mengatakan mahu aku memberi komen untuk VR ni. So selain daripada untuk VR ni, aku hairan juga kenapa VR tidak digunakan, kerana kita tahu Stadium Sabah ni telah siap sedia untuk menggunakan VR, dan aku assume VR akan digunakan. Aku cakap yes, this is the time untuk pertama kali kita nampak VR di Stadium Likas. Tapi unfortunately benda tu tidak dilakukan. Sama ada referee merasakan benda tu tidak perlu kerana decision mereka betul, ataupun sebenarnya VR kita memang tidak ready. Itulah yang aku menjadi persoalan sekarang. Tapi walau macam mana pun, aku rasa kalau VR tu ada, most probably goal ini tidak akan dikira lah. So perlawanan akan menjadi 3-0. Lebih kurang begitu. So okay. Benda-benda lain lagi, aku sebenarnya mau tengok pemain-pemain lain sub kita masuk dalam perlawanan ni, tapi cuma Minko saya digantikan, dan juga si Ramon lah, di mana si Jafri dan juga Minko dimasukkan dalam perlawanan. Dan Jafri pun hampir membuat half cycle kick, hampir gol, boleh tahan. Satu benda aku lupa. This is magnificent night untuk Darren Lock, di mana interview sebelum perlawanan ni, di mana Darren Lock mengatakan dia berjanji akan cuba membantu Sabah FC untuk memenangi perlawanan ni, dan 2 gol telah dilakukan oleh beliau. 2 magnificent goal. Satu adalah assist daripada Park sekali lagi, dan satu adalah hasil daripada situasi kelang kabut lah di dalam kotak di Hougang, dan di mana memang itu adalah bilang orang kemampuan Darren Lock lah. Dia memang jenis player yang memang true poacher lah. Kalau bola-bola macam tu, saya memang makanan dia. Dan seterusnya adalah mengenai Ramon Mercado. Beliau berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan gol dalam perlawanan ini, tapi unfortunately tidak berjaya. He's try his best already lah. Cuma malam ni bukan malam dia. Itu saja. So aku harap beliau tidak kecewa dengan ketiadaan gol untuk perlawanan ini, tapi still aku berpuas hati dengan apa yang ditampilkan oleh Ramon Mercado. So okay guys, aku rasa aku sudah cover semua benda-benda yang penting saja. Of course banyak lagi sebenarnya, seperti mana yang kamu tahu style video aku cuma akan cover benda penting. So sekarang giliran kamu pula untuk meletakkan di ruang komentar di bawah. Minta maaf video ni amat panjang, kerana memang agak banyak juga lah benda aku mau share. Dikenakan lagi dengan request kamu mengenai isu VR ni. So berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.